Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tajuk pembentangan kami, integriti dan rasuah di kalangan penjawat awam bagi subjek GMGA 2033, Etika Pentadbiran Awam. Bersama saya malam ini, di kumpulan saya Muhammad Syazwan bin Ma'ali, Muhammad Faizal bin Abdullah, Siti Nur Hidayah, Muhammad Arsyad, Muhammad Irfan Najmi bin Ismail, dan Muhammad Akimullah bin Muhammad Zain. Penjawat awam, integriti dan rasuah. Perkara pertama yang kita akan berbincangkan pada kali ini, kita kena kenal siapa itu penjawat awam. Penjawat awam adalah orang yang bekerja di bawah perintah dan arahan kerajaan persekutuan, kerajaan negeri ataupun badan-badan berkanun penjawat awam yang bertanggungjawab untuk melaksanakan dasar-dasar dan peraturan kerajaan serta memberikan perkhidmatan kepada rakyat. Bagi istilah integriti, integriti ini berasal daripada perkataan Latin yang bermaksud integer, yang memberi maksud lengkap, sempurna dan kesatuan, menunjukkan kualiti yang mantap. Konsep integriti boleh difahami daripada pelbagai perspektif, antaranya ketekalan nilai peribadi, dedikasi terhadap nilai peribadi, kepatuhan kepada nilai masyarakat dan komitmen terhadap nilai murni. Statistik kes rasuah berdasarkan rekod tangkapan oleh Suruhanjaya yang melibatkan penjawat awam. Isu dan rasuah di kalangan penjawat awam memang biasa kita selalu dengar. Dan yang uh, yang bertanggungjawab ke atas kes-kes rasuah yang melibatkan penjawat awam ni adalah SPRM, iaitu Suruhanjaya Pencegahan Rasuah yang di Malaysia. Seterusnya, rasuah dan integriti dalam pentadbiran awam. Undang-undang telah memperuntukkan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 yang memperuntukkan bahawa hal ini merangkumi permintaan, penerimaan atau persetujuan untuk menerima rasuah serta pemberian janji atau tawaran rasuah, iaitu Seksyen 16, dan peraturan-peraturan pegawai awam, kelakuan dan tata tertib tahun 1993, dan akhir sekali sistem berintegriti. Seterusnya saya akan uh, untuk ahli kumpulan saya yang seterusnya untuk membentangkan. Okay, baik, di sini saya akan sambung berkaitan dengan akan membentangkan berkaitan dengan situasi sebenar penjawat awam dan rasuah di Malaysia. Okey, kat sini kita ada empat. Yang pertama adalah peratusan penjawat awam yang terlibat dengan rasuah. Seperti yang dinyatakan oleh Tan Sri Siddiq Hassan, iaitu pengurusi Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan, iaitu EAIC. Beliau telah mengatakan bahawa penjawat awam dengan rasuah adalah satu perkara yang tidak dapat dipisahkan lah. Cuma kalau mengikut pada nisbah di kalangan penjawat awam, ianya adalah satu nisbah yang agak kecil. Yang kedua adalah implikasi rasuah dan tiada sikap integriti yang diamalkan terhadap individu, negara dan persekitaran masyarakat. Okey, baik. Uh, Bagi implikasi rasuah dan tiada sikap integriti ini adalah rasuah adalah antara isu yang melibatkan integriti kaki tangan awam yang semakin merunsingkan dalam negara lah. Jumlah kes rasuah yang semakin meningkat bukan saja akan meningkatkan menjejaskan integriti seseorang kaki tangan awam. Malahan hal ini turut dia menjejaskan imej negara
aspek ini amat menjejaskan daya saing dengan yang dengan menghalang pelaburan tempatan dan asing. Ia juga menghalang pelbagai aktiviti ekonomi. Sekiranya entiti tertentu ini tidak dapat dikekang dengan sewajarnya, ia mempunyai kapasiti untuk mengakibatkan pemiskinan yang agak luas lah, dan merebak menjadi satu wabak, boleh merubah menjadi satu virus yang merosakkan dan mampu merungkai perkhidmatan awam dan akhirnya menjejaskan kestabilan. Okay, baik. Yang ketiga adalah teknologi menjadi saluran terkini untuk menyebarkan maklumat dengan pantas. Okey, untuk sekarang telefon pintar tidak digunakan secara meluas. Untuk sebelum ni lah, telefon pintar tidak digunakan secara meluas dalam platform media sosial. Jadi kejadian salah laku dan pelanggaran integriti sukar untuk nak dihebahkan kepada masyarakat setempat ataupun yang luar lah. Jadi dalam era teknologi sekarang ni, setiap individu dalam negara kita ni mempunyai kemudahan untuk akses telefon pintar masing-masing dan platform media sosial masing-masing, kerana alat ni terletak dengan mudah, dan juga dengan boleh dikatakan dengan satu sentuhan dah boleh mendapatkan maklumat yang dengan terperinci dan juga pantas. Jadi sebarang bentuk salah laku kini boleh dirakam oleh masyarakat melalui video dan disebarkan secara meluas. Dan seterusnya adalah peralihan ketara melibatkan penilaian masyarakat terhadap penjawat awam. Apabila kuasa digunakan dengan baik, maka menjadi dia dapat memberikan impak ataupun kesan yang baik serta yang positif lah kepada persekitaran sekeliling. Jadi pengaruh media sosial ni juga dia berpotensi agak tinggi memberikan kesan yang besar kepada masyarakat setempat berkaitan tingkah laku penjawat awam tersebut. Bukan sekadar untuk mana-mana penjawat awam, tetapi semua individu yang bekerja dalam semua sektor dapat dipantau oleh masyarakat setempat, masyarakat sekeliling lah di era terkini ni. Jadi ia secara tak langsung dapat menanamkan rasa berhati-hati kepada penjawat awam untuk bertindak ke depan hari untuk berjaga-jaga supaya tidak melakukan ketidakjujuran ataupun salah laku integriti. Jadi dalam masyarakat hari ini terdapat peralihan yang agak ketara, uh, tanpa penelitian yang lebih dan kurang toleransi terhadap individu yang mempamerkan tingkah laku yang dianggap kurang positif. Jadi secara tak langsung masyarakat berperanan sebagai boleh dikatakan sebagai penyelia tanpa gaji untuk memerhati penjawat awam sekeliling dengan adanya media sosial sekarang ni. Jadi itu saja daripada saya. Saya akan serahkan seterusnya kepada ahli kumpulan yang saya seterusnya. Okey, terima kasih Cik Faizal atas penerangan. Okey, faktor penyumbang kepada rasuah dalam kalangan kaki tangan awam. Itu satu, tahap accountability, yang kedua kawalan dalaman, dan yang ketiga kuasa budi bicara. Bagi tahap accountability adalah tugas asas individu atau organisasi untuk terima tanggungjawab, ambil alih tindakan dan menunjukkan ketulusan dalam segala perbuatan mereka. Dia juga penting untuk wujudkan tadbir urus yang berkesan dan pastikan pegawai kerajaan bertanggungjawab terhadap kelakuan mereka. Dua faktor kegagalan kes rasuah, iaitu kegagalan untuk menguatkuasakan peraturan sedia ada, dan yang kedua kegagalan untuk menggunakan peraturan walaupun terdapat garis panduan yang jelas. Seterusnya, bagi kawalan dalaman, mekanisme penting yang digunakan oleh organisasi untuk mengawasi dan mengawal selia operasi. Menurut APB, iaitu Auditing Practice Board, kawalan dalaman adalah panduan kawalan keuangan yang beri kuasa kepada keselamatan aset
dan penjagaan diri daripada kesilapan dan penipuan. Sistem kawalan dia ada banyak contoh untuk sistem kawalan yang berkesan, iaitu sekitaran dalam kawalan, penilaian risiko, maklumat dan komunikasi, pemantauan serta aktiviti kawalan. Yang ketiga, kuasa budi bicara. Kuasa yang diberi melalui statut atau delegasi. Kuasa mesti dilaksana melalui undang-undang dan digunakan secara munasabah, saksama untuk elak penindasan. Budi bicara adalah alat untuk rasuah, tapi bergantunglah kepada pegawai atau individu sama ada ingin melaksanakannya atau tidak. Kesimpulan dia, semuanya bergantung pada diri sendiri. Jika diri sendiri mengamalkan sifat yang baik dalam diri masing-masing, kes berkaitan rasuah atau integriti ini mungkin tidak wujudlah di dunia. Gunakan akal fikiran yang diberi Tuhan untuk berfikir dan membuat pertimbangan yang mana baik dan buruk. Sekian daripada saya. Assalamualaikum dan selamat malam. Bagi analisis kajian, ia terbahagi kepada 4, iaitu sistem penggiliran tugas penjawat awam seperti penguatkuasa. Kedua, rasuah sudah menjadi amalan. 3, SPRM, PDRM, agensi penguasaan paling utama di Malaysia. Dan keempat, ketua jabatan merasa kesian dengan orang bawahan dan memilih untuk tidak mengambil tindakan. Okey, bagi sistem penggiliran tugas penjawat awam seperti penguatkuasa, menerapkan peringatan ini dapat dilaksanakan secara efektif bagi mengatasi masalah rasuah. Dengan secara quotation, seperti rotation bidang tugas di antara individu profesional, khususnya jawatan-jawatan penting dalam jabatan yang mempunyai ruang untuk terlibat dalam isu rasuah. Seperti setiap tugas penguatkuasa dia akan buat penggiliran setiap 5 tahun sekali. Dan lepas 5 tahun sekali dia akan berubah ke tempat lain. So, kira dia orang tidak akan terdedah dengan perkara-perkara seperti rasuah lah, disebabkan bila bertukar di tempat baru, dia akan bertukar lain cara kerja. Okey. Bagi pihak berkuasa tempatan, masalah seperti PBT negeri, PBT di setiap negeri akan mengalami masalah disebabkan setiap PBT itu mempunyai pelbagai daerah lah dan tidak sama dengan satu tempat itu. So PBT ini akan mengalami masalah lah untuk terlibat dalam sistem penggiliran ini. Tapi bagi hasil kami, sistem penggiliran ini sangat penting untuk menerapkan disiplin yang ketat dalam mengatasi isu selain melalui penguatkuasa undang-undang dalam menerapkan proses disiplin. Rasuah sudah menjadi amalan. Umum sedia maklum, perkara rasuah ini telah diakui, telah berluasa di berbagai-bagai jabatan kerajaan, walaupun tangan kerajaan dan peringkat atas. Kadang-kadang sistem birokrasi boleh juga menjadi penyebab untuk seseorang itu mendorong untuk menerima rasuah. Contoh bagi mempercepatkan proses pengambilan tender, pekerjaan dan sebagainya. Okey. Akibat daripada perbuatan birokrasi ini akan mencipta satu situasi di mana orang awam akan melihat sifat kekitaan kerajaan ini dengan sewenang-wenangnya untuk mendapatkan sesuatu inisiatif ataupun satu inisiatif dan imbuhan daripada itu. Di sini SPRM, PDRM sebagai agensi penguatkuasa paling utama di Malaysia.
Individu tanpa integriti boleh mengubah mana-mana organisasi menjadi tempat yang tertumpu semata-mata untuk mengumpul wang. Bukan sahaja terhad kepada agensi penguatkuasa seperti PDRM dan SPRM, ia juga terpakai kepada mana-mana organisasi atau jabatan. Dalam kajian kami, pendedahan baru ni yang dibuat oleh PDRM mengenai cara hidup mewah segelintir pegawai dan anggota yang duduk di jawatan sensitif ini bersekongkol dengan sedikit-sedikit yang menyalahi undang-undang. Oleh sebab itu, PDRM tidak berkompromi dan mengambil langkah tegas kepada anggota dan pegawai yang terlibat dalam amalan yang tidak beretika, seperti diibaratkan sebagai merungkai simpulan yang terikat rapat di dada. Bila tindakan ini diambil, boleh mengurangkan tanggapan negatif orang awam kepada agensi penguatkuasa. Satunya, ketua jabatan merasa kasihan dengan orang bawahan dan tidak memilih untuk mengambil tindakan. Terdapat berbagai sebab yang berpotensi berkaitan dengan isu ini. Salah satunya untuk menjaga reputasi jabatan daripada sebarang potensi yang bahaya yang akan menimbulkan kesan tanggapan negatif kepada orang awam terhadap satu jabatan tersebut. Apabila benda ini terjadi, orang awam akan melihat terlalu mudah untuk mendakwa setiap jabatan untuk menangani kejadian dan salah laku rasuah di kalangan pegawai dan anggota yang diselia. Bagaimanapun, jabatan kerajaan seperti polis telah menerapkan peraturan 3C di bawah peraturan pegawai awam dan kelakuan tata tertib 1993. Itu saja, saya akan serahkan kepada sahabat saya, Muhammad Irfan. Seterusnya, terima kasih. Seterusnya saya akan bincangkan tentang cadangan kajian. Yang pertama, cadangan untuk persekitaran etika organisasi. Untuk memperkuat persekitaran etika organisasi, cadangan termasuk membangun program pelatihan etika, mewujudkan kod etika yang jelas, menyediakan saluran komunikasi terbuka untuk pekerja melaporkan pelanggaran etika seperti yang kita bincangkan, whistleblower. Jadi benda-benda tu sangat penting dan seterusnya kita perlu melakukan implementasi dan pemantauan secara berterusan. Yang sangat pentinglah untuk kita mengekalkan etika dalam sesuatu organisasi. Seterusnya, cadangan integriti dalam kalangan kaki tangan awam. Untuk meningkatkan integriti dalam kalangan kaki tangan awam, cadangan termasuk melaksanakan pelatihan etika secara berkala, memperkuat mekanisme pelaporan pelanggaran serta menegakkan hukuman yang sesuai bagi kesalahan etika. Selain itu, promosi budaya integriti dan transparansi dalam pengurusan organisasi juga perlu dipertimbangkan. Cadangan undang-undang dan penguatkuasaan etika. Bagi meningkatkan undang-undang dan penguatkuasaan etika, cadangan melibatkan pelarasan undang-undang dan nilai etika masyarakat, memperketat hukuman bagi pelanggaran etika dan meningkatkan transparansi serta accountability dalam proses penguatkuasaan. Pendidikan dan kesedaran etika juga penting untuk melibatkan masyarakat dalam mematuhi undang-undang dan norma etika. Akhir sekali, untuk kesimpulan, hasil kajian ini mendapati tahap integriti dan rasuah mempunyai kaitan antara satu sama lain kerana terdapat hubungan negatif antara kedua-duanya. Apabila berlaku penurunan tahap integriti seseorang, jadi peluang untuk mereka terlibat dalam kegiatan rasuah tu akan meningkat. Pegawai di jabatan kerajaan mengamalkan integriti yang tinggi di mana mereka mesti mematuhi tata tertib untuk mengelak daripada dikenakan penalti oleh pihak kerajaan persekutuan. Oleh itu, mana-mana pegawai yang melanggar tata tertib akan dikenakan hukuman atas kesalahan mereka. Jadi, sampai di situ sajalah perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih.